Buletin Didik 13 April bersama saya Nur Alifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mengambil keberkatan bulan Ramadan, Kementerian Pendidikan KPM menyumbang bantuan kepada 99 golongan asnaf daripada bahagian kementerian itu. Ia bertujuan meringankan beban penerima dalam persediaan menyambut Syawal dengan lebih bermakna. Bantuan itu diberikan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin pada Majlis Ihya Ramadan anjuran KPM yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC Putrajaya semalam. Turut hadir Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Alamin. Untuk rekod, pihak KPM menerusi bahagian pendidikan Islam telah melancarkan tabung Ihya Ramadan 2022 pada 1 April yang lalu. Ia bertujuan membuka ruang dan peluang kepada warga KPM untuk menginfakkan sumbangan bagi membantu golongan yang memerlukan. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Union di Georgetown, Pulau Pinang menjadi sekolah ekologi atau Ecological Civilization School yang pertama di negara melaksanakan pelbagai projek hijau dan kelestarian alam semula jadi. Sekolah berusia 94 tahun di Jalan Burma itu menjalankan projek kehijauan sejak tahun 2019 melibatkan lebih 800 pelajar. Pelancaran program Ecological Civilization Primary School disempurnakan yang di-Pertua Negeri Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak semalam. Pengetua SJKC Union, Ko Chiu Hong berkata sejak 3 tahun lalu, warga sekolah ini mengusahakan pelbagai projek kita semula dan menanam pelbagai jenis pokok dan sayuran. Program berkenaan masih diteruskan secara dalam talian ketika sekolah ditutup akibat pandemik COVID-19. Ini adalah satu peluang kepada murid kita untuk mendedarkan mereka tentang kesayangan kepada alam sekitar. Program ni memang dah buatlah murid-murid tu. Oh, ada. Okay, Macam tadi, yang nampak murid boleh memperkenalkan pokok itu sendiri. Ya, dan mereka akan menghayati bagaimana nak menanam, bagaimana nak menjaga, dan pokok-pokok itu semua adalah kehasilan mereka sendiri. Lebih 20 jenis tanaman dijaga secara bergilir oleh murid-murid tahun 4, 5 dan 6. Ia termasuk serai, roselle, bayam, mulberry dan banyak lagi yang ditanam menggunakan sistem tanaman konvensional, hidroponik dan aquaponik. Hasilnya, mereka meraih lebih 100 kg sayur-sayuran dalam tempoh 3 tahun, di mana semua hasil tanaman itu dijual kepada ibu bapa dan diberi secara percuma kepada kantin sekolah untuk dimasak. Program berkenaan mendapat penyertaan dan maklum balas yang menggalakkan daripada murid-murid yang teruja untuk menjadi antara individu yang menyayangi dan memelihara alam sekitar. Before 4 years of not knowing recycle, after I joined this club, I finally realized what is recycle and what is like planting, a lot of knowledge about plants. This project gives us courage and braveness to go and join more competitions so that we will success in the competition and we learn how to recycle, reuse everything. Ketika sekolah ditutup, ia mempunyai sistem penyiraman secara automasi selain turut dibantu oleh pengawal keselamatan sekolah. Pendapatan daripada tanaman yang dijual kepada ibu bapa dimasukkan ke dalam tabung eco bagi menaik taraf dan menambah baik keperluan tanaman. Agensi Kelayakan Malaysia MQA menandatangani memorandum persefahaman MOU untuk program rintis Stand-Alone Micro Credentials SAMC bersama 8 buah institusi pengajian tinggi IPT. MOU bertujuan untuk memperkasakan pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan masyarakat. Majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU yang berlangsung di Putrajaya disaksikan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Ia membabitkan Universiti Teknologi MARA UiTM, Universiti Teknologi Malaysia UTM, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Universiti Sains Malaysia USM, Universiti Malaysia Pahang UMP, Universiti Tunku Abdul Rahman UTAR, Management and Science University MSU dan Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPP KK. Menurut Datuk Seri Noraini Ahmad, melalui SAMC, para pemohon boleh mengambil kursus-kursus jangka pendek yang ditawarkan oleh IPT yang berbeza-beza selaras dengan kemahuan industri.
Pengiktirafan turut diberikan kepada kursus-kursus tersebut untuk pindahan mata kredit sekaligus membolehkan para pelajar bergraduasi setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh sesebuah IPT. Sempena sambutan perayaan Songkran hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berharap seluruh masyarakat Siam dapat menggunakan perayaan ini sebagai pengerat hubungan silaturahim dengan sahabat handai serta jiran tetangga yang berbilang bangsa. Ia dilihat asas kepada kesejahteraan yang menjadi tunjang kepada konsep keluarga Malaysia. Menerusi catatan di Facebook, beliau mengajak rakyat berdoa agar keadaan kembali pulih seperti sedia kala bagi membolehkan semua acara dapat disambut lebih meriah memandangkan negara masih berdepan ancaman COVID-19. Beliau turut mendoakan masyarakat Siam khasnya dan seluruh keluarga Malaysia terus berada dalam keadaan sihat sejahtera sepanjang masa. Pemberian cuti tanpa rekod kepada penjawat awam berketurunan Siam sempena perayaan itu juga tambah Perdana Menteri satu keistimewaan kepada mereka yang turut berusaha membangunkan negara. 195,865 kanak-kanak antara 5 hingga 11 tahun atau 5.5% telah melengkapkan vaksinasi di bawah program imunisasi kanak-kanak COVID-19 kebangsaan PIK-KIDS setakat semalam. 1,371,120 kanak-kanak dalam kumpulan sama atau 38.6% juga telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Data di laman COVID Now juga menunjukkan lebih 2 juta atau 92% remaja 12 hingga 17 tahun telah lengkap divaksin, manakala 95.3% pula menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Populasi dewasa pula merekodkan 15,942,215 individu atau 67.8% menerima dos penggalak. 22,958,810 pula telah melengkapkan 2 dos vaksin dan 23,235,580 menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Makan colik antara aktiviti popular selepas menunaikan solat tarawih di Kelantan. Peralihan ke fasa endemik telah memberi nafas baharu kepada peniaga colik di Kota Baru yang tidak menang tangan melayan kunjungan pelanggan selepas menunaikan solat tarawih. Seorang peniaga colik, Nur Azizah Muhammad Nur, menyediakan 30 jenis colik bagi memenuhi permintaan pelanggan. Colik celup tepung seperti udang, paru, ikan dan buah-buahan antara yang menjadi kegemaran pelanggan. Kita duduk ke pasar kampung, Kak Azah cadai ke Abang Kak Azah kata nak jual colik harga murah. Biar semua orang mampu makan. Sebab orang duk kecek colik mahal belaka. Jadi Kak Azah start dengan harga RM1 je colik. Colik malas RM1, popiang RM1, colik hotdog RM1, sampai ke RM5 harga. Jadi kedai Kak Azah ni macam-macam jenis orang boleh makan. Orang daripada orang biasa sampai ke orang kaya ni lah. Hak bahasa lah ni kan. Keistimewaan di gerainya, Nur Azizah menawarkan 3 jenis rasa iaitu colik nisir, kerek atau gula Melaka. Colik pedas yang diletakkan cili kering dan colik manisan gula. Dia akan mula membuka gerai pada jam 8 malam hingga 12.30 malam dan sambutan yang diterima sangat menggalakkan sejak hari pertama puasa. Setiap warung, baik kecil atau besar, mereka akan menyediakan berbagai-bagai colik, berbagai-bagai jenis, berbagai-bagai resipi, berbagai-bagai teknik yang boleh menarik pelanggan-pelanggan yang mengunjungi apabila selesainya solat tarawih. Saya lihat sekarang mulai lebih kurang pukul 10 malam, mulai berpusu-pusu dah. Tradisi pembuka selera selepas kita iftar. Maksudnya sebelum kita nak sahur tu, orang Kelantan mesti makan colik. Azizah bersyukur tahun ini dapat berniaga seperti biasa berbanding hanya pembelian secara bungkus dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini. Sepasang suami isteri tidak menyangka idea suka-suka untuk membuat pelita daripada buluh sebagai perhiasan malam Lebaran 7 tahun lalu memberi pulangan lumayan setiap kali tiba bulan Ramadan. Lebih membanggakan, pelita buluh atau pelita panjut mereka menyala hingga ke Singapura dan Brunei.
Bermula dengan hanya memasang pelita buluh di sekeliling kedai makan milik mereka pada tahun 2015, kini Mat Nazri, Mat Yusof 41 tahun dan Kamsiah Kamis 39 tahun mampu tersenyum bangga apabila pelita buluh atau pelita panjut buatan mereka tidak henti-henti menerima tempahan saban tahun. Setiap kali bulan Ramadan, hasil jualan pelita buluh tersebut mencecah belasan ribu ringgit. Dengan harga RM15 sebatang, pasangan ini mampu menjual hingga 1,000 batang dalam tempoh sebulan. Sejak 1 Ramadan lalu, tempahan yang diterima sudah melebihi 300 tempahan yang mahu menggunakannya sebagai perhiasan malam raya. Pelita panjut buatan mereka ini didatangi dengan dua pilihan, iaitu menggunakan minyak dan bateri. Menurut Nazri, proses menghasilkan sebatang pelita memakan masa 15 hingga 30 minit dan setiap hari kira-kira 50 batang pelita dapat disiapkan. Pemilihan buluh dibuat dengan teliti bagi menjaga kualiti dan bekalan buluh diperoleh daripada pembekal sekitar Masjid Tanah dan Alur Gajah. Pilih buluh yang betul-betul yang tua lah. Buluh yang betul-betul tua. Lepas tu kita kena jaga juga. Masa kita tebang buluh ni pun dia hidup sebenarnya. Buluh ni dia bukan tak hidup, dia hidup. Dalam nanti dia akan mengecut. Jadi daripada situ kita kena jaga dia lah. Kalau kita dah dapat siap pelita buluh ni, kita kena isi minyak lah. Isi minyak dulu ataupun rasa kalau tak nak, kita letak di tempat geduk. Kita siram lah. Sebelum lagi bulan puasa lagi, dia dah ada permintaan. Seminggu lagi kita nak menyambut bulan Ramadan, saya dah dapat hampir 100 tempahan lah. 100 batang buluh pelita panjut ni, tempahan yang orang kata apa, kebanyakan luar daripada negeri Melaka lah. Antaranya yang terbaru ni kami hantar di Gombak, di Johor Bahru, di Brunei pun ada. Malah kita ke Singapura pun ada. Sejajar dengan aspirasi memartabatkan pendidikan kepada masyarakat dan kolaborasi bersama komuniti, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM komited mendidik masyarakat tentang keunikan suara serta mempromosi kesihatan suara sempena Hari Suara Sedunia 16 April ini. Bertemakan Lift Your Voice, ia mengajak setiap individu menggunakan suara yang berkualiti sebagai identiti diri dan memperbaiki komunikasi. Menerusi kerjasama dengan beberapa artis tersohor tanah air seperti Datuk Syafina Selamat, Misha Omar dan Hel Husani, dua pengisian dirangka UKM bagi menzahirkan aspirasi berkenaan. Ia menerusi aktiviti karaoke peti suara yang berlangsung 30 Mac lalu dan webinar berkaitan penghasilan dan penjagaan suara pada 15 April ini. Masyarakat juga akan didedahkan tentang tanda masalah suara serta khidmat bantuan jika mempunyai masalah suara. Kesedaran tentang bagaimana pentingnya mereka menjaga dan menggunakan teknik yang betul ketika bertutur dan juga bernyanyi amatlah penting. Saya mengharapkan agar program seperti ini akan berterusan dan semakin diperbanyakkan. Ianya sangat membantu, especially bila when it comes to performance bila keadaan kita sakit. Masa kita sihat tu bolehlah kita nak nyanyi macam biasa, tapi bila sakit tu itulah baru kita rasa macam bergunanya bila kita belajar.
Satu seni warisan Melayu yang semakin dilupakan, anyaman tikar mengkuang, kini diabadikan dalam bentuk penceritaan. Seorang guru, Ahmad Safar Mandollah, menghasilkan sebuah novel kanak-kanak berjudul Tikar Mengkuang Nenek. Novel ini berdasarkan kenangan bersama arwah ibunya yang merupakan seorang pembuat tikar mengkuang. Watak Humaira dan Firdaus yang dihidupkan di dalam novel pula adalah karakter dua anak saudaranya yang menjalani kehidupan di Sawah Bendang. Untuk novel kanak-kanak Tikar Mengkuang Nenek, semua watak di dalam cerita itu adalah watak anak buah saya sendiri. Pada masa itu beliau masih lagi kecil. Tetapi saya menunggu novel ni 7 tahun saya menunggu novel ni sehingga watak kanak-kanak tadi telah menginjak kepada remaja. Pelbagai nilai dan pengajaran yang dapat dipelajari melalui novel ini, antaranya menghormati orang yang lebih tua dan bijak dalam mencari penyelesaian masalah. Selain tema kekeluargaan yang diangkat, karya ini bertujuan menghidupkan seni warisan Melayu. Novel saya ini dari awal sehingga akhir saya mengetengahkan tentang tikar mengkuang, di mana cuba tanya kanak-kanak zaman sekarang ini, adakah dia pernah tidur di atas tikar? Adakah dia tahu cara menganyam tikar itu? Sebab ini kita lebih kepada fokus kepada tikar getah dan kapek semata-matanya. Apa kata untuk akan datang kanak-kanak kenal akan tikar mengkuang. Pemandu kereta lumba perlu bergerak balas dengan cepat terhadap semua yang berlaku di trek. Dalam masa 30 saat, satu siri lampu akan menyala dengan cepat. Mereka perlu menekan lampu yang menyala ini dan buatlah dengan secepat mungkin. Apa yang berlaku? Penguji reaksi batak menguji daya tumpuan, masa tindak balas, koordinasi mata tangan dan stamina anda. Untuk mendapatkan markah yang terbaik, anda perlu sentiasa cergas, bertindak balas dengan cepat dan cukup pantas serta fleksibel untuk mencapai lampu. Pada asalnya, penguji reaksi batak diperkembangkan untuk latihan prestasi F1. Tetapi, kini ia digunakan dalam kebanyakan sukan elit. Rekod tidak rasmi dunia adalah 114 dalam masa 1 minit yang dipegang oleh Sukan selepas kejayaan 3 wakil negara mara ke pusingan kedua terbuka Korea semalam, 2 lagi gandingan negara turut menjejakkan kaki ke peringkat seterusnya hari ini. Paling sensasi kejayaan Tan Kian Meng dan Tan Wee Kiong menyingkirkan pilihan ketiga dari Indonesia, Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Eric menerusi pertarungan 3 set. Turut mengiringi mereka gandingan campuran Goh Soon Huat dan Chevon Lai. Sekadar mara ke pusingan kedua pada terbuka Korea minggu lalu, gandingan Tan Kian Meng dan Tan Wee Kiong kembali dengan misi untuk pergi lebih jauh pada saingan Korea Masters di Guangzhou. Dan segalanya bermula baik walaupun mereka dicabar hebat pilihan ketiga kejohanan dari Indonesia, Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Eric Yuche Yachon Rambitan. Menang dengan keputusan 21-11, 16-21 dan 22-20 selepas bertarung selama 48 minit. Kejayaan mereka bagaimanapun gagal dituruti satu lagi pasangan bergula lelaki, Nur Muhammad Azrin Ayub dan Lim Kim Wah. Berdepan wakil tuan rumah Na Guan Min dan No Jin Seong, mereka terpaksa akur tewas dengan keputusan straight set 19-21 dan 18-21. Sementara itu, gandingan campuran Goh Soon Huat dan Chevon Lai tepati ramalan selaku pilihan keempat kejohanan mudah mara ke pusingan kedua. Juga menentang pasangan tuan rumah Wang Chan dan Jung Kun Yun, dominasi disajikan Soon Huat dan Chevon sepanjang 2 set permainan. Menang 21-12 pada set pertama, mereka menamatkan aksi selama 27 minit juga menerusi keputusan 21-12 pada set kedua. Cabaran Chong Hun Jian dan Yap Cheng Wen pula berakhir di pusingan pertama selepas mereka tewas kepada pasangan Cina Oh Juan Yi dan Huang Ya Cheong.
Hanya 24 minit diperlukan wakil dari China itu menang dengan keputusan 21-16 dan 21-5. Dalam pada itu, hasrat Chiam Jun Wei untuk mengiringi Sung Ju Wen dalam saingan perseorangan lelaki tidak kesampaian. Dia sekali lagi terpaksa akur tewas kepada pemain tuan rumah Jong Hyong Jin dalam pertarungan straight set 21-11, 21-11. Tenis Monte Carlo Masters. Kejutan melanda pemain nombor 1 dunia Novak Djokovic apabila tersingkir di pusingan kedua tewas kepada jago Spanyol Alejandro Davidovic Fokina. Berdepan pemain ranking ke-46 dunia dari Spanyol Alejandro Davidovic Fokina di pusingan kedua, Djokovic bermula longlai apabila tewas 3-6 pada set pembukaan. Kerja keras terpaksa dilakukannya pada set kedua sebelum lega mengheret permainan ke set penentuan selepas menang 7-6. Namun, segalanya serba tidak menjadi apabila Djokovic akur tewas dengan keputusan 1-6 menamatkan cabaran di Monte Carlo. Sementara itu, pilihan ketiga dari Greece, Stefanos Tsitsipas mudah mengatasi cabaran jago Itali Fabio Fognini untuk mara ke pusingan ketiga. Menang 6-3 pada set pertama, dominasi penuh disajikan Tsitsipas pada set kedua melengkapkan permainan menerusi kemenangan 6-0 selepas beraksi selama 71 minit. Peringkat seterusnya, Tsitsipas dijadual menentang pemenang antara Lorenzo Sonego ataupun Laslo Djere yang akan bertarung di pusingan kedua nanti. Baik, keindahan bunga tulip di Taman Bunga terkenal di Belanda, Keukenhof, mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Nurhalifa Gani, salam hormat dan Assalamualaikum.